Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Andai patah saya Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin mencari jejak idaman hati, bukan juga untuk menyanyi seperti Mawi, tetapi untuk membawa anda semua bersama-sama menyelusuri dan mendalami mauduk bicara yang berbunyi buang sampah ke dalam tong sampah. Sekalang apresiasi saya hulurkan buat saudara pengurus pengatur majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, guru-guru yang dihormati, seterusnya hadirin hadirat yang disanjungi sekalian. Apa khabar semua pecinta alam sekitar? Hadirin semua, sebelum saya mengupas mauduk pidato saya dengan lebih lanjut, haruslah kita mengetahui bahawa sampah ditarifkan sebagai bahan-bahan yang dibuang ataupun kotoran. Manakala tong sampah pula boleh ditarifkan sebagai bekas tempat sampah dibuang secara sementara. Akhirnya, perkataan impak pula boleh ditarifkan sebagai kesan yang ketara. Justru, dapatlah disimpulkan di sini bahawa buang sampah ke dalam tong sampah saya konklusikan sebagai bahan-bahan atau kotoran yang dibuang ke dalam bekas sementara akan memberikan impak atau kesan yang ketara jika tidak diuruskan dengan teratur. Seorang penulis produktif Indonesia bernama Terelie pernah berkata, manusia sering merasakan bahawa mereka spesies yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Namun, mereka sebenarnya berada dalam posisi yang sangat lemah saat berhadapan dengan kekuatan alam. Hadirin sekalian, apabila kita sebut tentang isu pembuangan sampah merata-rata, sudah tentu kita terbayang akan impak atau kesan negatifnya. Isu ini sering dipandang remeh oleh masyarakat. Mereka sentiasa berpegang kepada mentaliti bahawa jika tidak nampak di depan mata, artinya tiada. Sungguh, sikap tingkah laku masyarakat kini harus segera diubah. Mereka perlu diberi kesedaran tentang betapa penting dan seriusnya isu ini. Kajian oleh Jabatan Pengurusan Sisa Pekerjaan Negara menunjukkan sisa makanan antara sisa yang paling banyak dihasilkan di Malaysia. Kira-kira 31% hingga 45% daripada jumlah keseluruhan sisa merupakan sisa makanan yang dijana setiap hari. Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerjaan atau lebih dikenali sebagai SW Corp menganggarkan 38,000 tan sisa domestik dan 17,000 tan sisa makanan dihasilkan rakyat Malaysia setiap hari. Sebagai contoh, kos pengurusan sampah bagi 7 negeri di bawah pengurusan SW Corp iaitu Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Kedah dan Perlis mencecah 2 bilion ringgit setiap tahun. Faktor kewangan ialah faktor ataupun masalah utama yang sering dibahaskan oleh golongan profesional, pembuat dasar mahupun orang awam berkaitan kaedah pelupusan sisa paling sesuai seiring perkembangan bandar masa kini. Akibat pembuangan sampah merata-rata, udara, air dan darat kita telah tercemar dengan teruk. Dianggarkan kira-kira 100,000 hidupan laut mati kerana tercekik plastik sampah. Akibat daripada pencemaran ini, terdapat beberapa penyakit yang akan kita hadapi serta mampu menyebabkan kematian. Antaranya termasuklah cirit-birit, kolera, hepatitis A, disentri serta keracunan makanan. Peratusan rakyat Malaysia yang mungkin dijangkiti penyakit-penyakit ini juga akan terus meningkat jika sikap membuang sampah ini tidak dibaiki. Tambahan pula, jika sampah sarap kerap dibuang ke dalam sungai ataupun longkang, sampah sarap tersebut dapat menyebabkan banjir dan menimbulkan pelbagai masalah lain kepada rakyat. Warga Dewan pencinta alam sekitar sekalian, selain pencemaran air, kawasan darat kita juga tercemar dengan teruk. Peningkatan penduduk di Malaysia bermakna purata pembuangan sampah dalam masa sehari juga meningkat. Setiap individu rakyat Malaysia menghasilkan sekurang-kurangnya 1.17 kg sisa sampah pada setiap hari. Akibatnya, kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang sangat tinggi untuk mengupah tenaga kerja untuk membersihkan sampah sarap di merata-rata tempat.
Selain itu, air yang bertakung di bekas-bekas plastik terbiar juga boleh menggalakkan pembiakan nyamuk Aedes yang boleh mengakibatkan penyakit Aedes, Zika serta malaria. Warga Dewan sekalian, sedar ataupun tidak, imej negara kita juga akan tercalar akibat isu sampah ini. Kita sering berusaha mempromosikan serta memajukan sektor pelancongan kepada pelancong asing. Namun, akibat sikap rakyat Malaysia yang gemar membuang sampah merata-rata, menatijahkan tanggapan negatif pelancong luar terhadap kita. Rakyat Malaysia seharusnya sedar bahawa Malaysia merupakan tarikan dunia. Justru, sikap lepas tangan dan tidak indah terhadap alam sekitar perlu dikikis dalam nubari masing-masing. Negara ini rumah kita dan kita tidak mahu ibu pertiwi kita dipandang sinis dan dicerca yang bukan-bukan dengan kata-kata nista. Hadirin sekalian, alam sekitar mampu menyerap pencemaran jikalau kuantitinya sedikit. Namun jagat raya ini akan rosak jika melampaui batas. Kita haruslah peka dan mengambil tahu tentang kepentingan pengurusan buang sampah di tempat yang sepatutnya dan akibat jika tidak menguruskannya dengan baik. Segalanya bermula di rumah. Rumah dan gaya hidup mesra alam bermula dengan langkah mengasingkan pelbagai jenis sampah, mengitar semula atau menggunakan semula minyak masak terpakai, menghasilkan kompos sisa makanan dan membuat produk mesra alam untuk pembersihan rumah. Kurangkan pembaziran, pengurusan sisa sifar dan katakan tidak kepada plastik. Memang biasa kita dengar. Mesej tentang kesedaran eko juga berkembang dengan positif dan pesat. Terima kasih diucapkan kepada pelbagai organisasi dan gerakan alam sekitar yang menarik perhatian ramai untuk menjaga kebersihan alam sekitar yang memberi manfaat mesra alam. Burung bertaut di atas dahan, ditembak peluru, tercabut pelepah. Marilah kita jaga kebersihan, buang sampah ke dalam tong sampah. Sekian sahaja daripada saya. Salam dari modal insan kelas pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.